وبركاته. بسم الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terpanjatkan puji dan syukur pada Ilahi melimpah karunia-Nya. Allah telah berikan kepada kita kesihatan. Allah telah berikan kepada kita kekuatan. Allah telah berikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat tersebut umat kita lagi menjadi hampir, umat kita lagi menjadi dekat, umat kita lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu juga mereka yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan diri mereka ke lembah kehinaan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan dan puan sekalian, InsyaAllah malam ni kita akan tengok tu tajuk, ya. Malam ni tajuk kitab malam ni, tajuk khas. Tajuk khas, ya, iaitu berkenaan dengan kepemimpinan. Itu dia, tuan-tuan, ya. Jeng. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Kita ni semua adalah ra'in. Ra'in itu apa? Pemimpin. Rupa kita semua pemimpin, kan? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Dan semua apa yang kamu pimpin tersebut, kamu akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyyati, terhadap apa yang kamu lakukan. Maknanya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita ni, kita semua pemimpin, ya. At least kita memimpin diri kita sendiri. Ni dia. At least tu bahasa orang, bahasa kita sekurang-kurangnya, ya, sekurang-kurangnya kita ni akan memimpin diri kita sendiri. Kenapa? Sebab Allah jadikan manusia ini di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah, ya, khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan, ini apa nama ni, Allah ngubah ke nekat, kan? Ngubah ke nekat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia ini sebagai khalifah. Selepas apa? Selepas makhluk yang lain tak nak jadi. Maknanya Allah pernah offer kepada gunung, pernah offer kepada makhluk yang lain, tapi semua makhluk yang lain tolak, tak pek tu. Wal jibala autada,
Jibal mengatakan gunung. Gunung ngabah ke Allah, ya Allah, kalau kau letaklah tanggungjawab sebagai khalifah itu di atas kepala aku, nescaya engkau akan melihat aku ini cahaya rato, maknanya hancur, berato sama dengan tanah. Nak ngobah boleh, ya. Nak ngobah tanggungjawab itu bukan satu tanggungjawab yang main-main, ya. Boleh yang sehingga gunung cari cari gunung besar dah kita tuan-tuan, besar gunung ni. Kita boleh tengok gunung memang Ustaz. Tapi itulah sebesar-besar gunung, bila diletakkan tanggungjawab tersebut cari, maknanya tak sanggup dia untuk menanggungnya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa? Sebabnya tanggungjawab itu, ya, menjadi khalifah ini, ya, dia datang bersama dengan amanah. Dia bukan jadi khalifah, ya tak. Dia datang bersama dengan amanah. Amanah itu apa? Iaitu perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara rule and regulation, peraturan dan juga terma-terma yang kau kena ikut sewaktu engkau menjadi khalifah. Maknanya tak boleh pokok dengan engkau tu dah, tak baik tu dah, ya. Islam ni bebas memberikan kebebasan kepada semua orang, tapi jangan take for granted. Orang membawa kata lagi dah 2 kali dah membawa marah orang kilat, nanti kita sebut orang kilat pula, ya. Dan jangan take for granted. Take for granted tu bahasa kita cakap apa? Mengambil mudah, mengerukut di air yang keruh. Jangan mengambil tersebut dipandang sebagai enteng, lebih mudah, ya. Nah, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita ada free, kita ada kerangka kita sebagai seorang Islam. Jadi kerangka itulah kerangka macam kita bingkai. Kalau kita nak letak gambar, kau bingkai tu kono apa nama dengan saiz gambar tu. Kalau boleh bingkai besar, gambar kecil, macam mana nak letak? Kalau boleh bingkai kecil, gambar besar, macam mana nak letak? Jadi kono ngam-ngam. Ngam-ngam tu bahasa Cina pula. Punya banyak bahasa malam ni kan. Ngam-ngam, maknanya tak boleh lari. Kalau lari tak baik letak dah. Terpaksa kita terpleotkan gambar. Jadi tak elok. Terpaksa kita lipet gambar. Kalau frame tu kecil kan, nak masukkan gambar, terpaksa kita lipet gambar tu. Jadi lipet gambar tak elok lah, ya. Kalau besar, terpaksa kita ambil yang lain bagi menjadi letak belakang dia tu supaya boleh meletak gambar tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya, sewaktu Allah hendak jadikan manusia ini khalifah ni, makanya Allah bagi tahu malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia ni, yang lain tak nak, dah semua tak apalah, aku berilah manusia. Agak-agak macam mana kau malaikat? Sedangkan kalau Allah tak tanya pun tak apa, dah tak perlu pun Allah tanya, kan? Sebab Allah boleh buat pokok dia. Kita tak boleh buat pokok dia kita tak boleh. Allah pokok dia nak buat apa? Kan pasal dia Tuhan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia tanya ke malaikat, agak-agak kau macam mana kan? Makanya malaikat menyatakan, ya Allah, kenapa kau nak buat? Kan kita marin kau dah buat dah marin makhluk yang duduk di atas muka bumi. Tapi makhluk tu buat apa? Yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Mari ya Allah kau dah buat dah makhluk mari. Ni sebelum kau buat Adam ni nak jadi khalifah di atas muka bumi ni, mari kau dah buat dah makhluk. Yang mana makhluk tu kau utus kau letak ke dunia. Makna tuan-tuan, sebelum kita manusia duduk ke dunia ni, dah ada makhluk yang lain duduk ke dunia. Jangan kata kita makhluk yang tak mau duduk ke dia. Tak. Ada makhluk yang lain sebelum kita yang telah mendiami bumi kita ni. Makanya malaikat tahu. Malaikat tahu. Makanya malaikat menyatakan, ya Allah, kenapa kau nak buat lagi? Sedangkan dulu yang kau buat makhluk tu yubsidu fiha. Ya? Yubsidu fiha wa yasfiku dima. Yubsidu tu apa dia? Buat kefasadan. Buat kefasad. Fasad ni apa? Buat kerusakan. Rusak mereka. Kita ingat manusia yang merusak dunia. Rupa-rupa sebelum manusia ada, dah Allah jadikan makhluk, dan makhluk tu pun sama merusakkan. Siapa ngobak? Malaikat ngobak. Cuma mana malaikat tahu? Pasal Allah arahkan malaikat supaya kau jah makhluk-makhluk tu bunuh buang habis semua. Ya. Sehingga kena Allah arahkan malaikat, kau turun malaikat, kau boleh bunuh semua yang ada tu. Tu nak ngobak. Kenapa? Pasal malaikat tahu makhluk yang merit yang Allah buat, dia tu makhluk tu yubsidu fiha, melakukan kerosakan, kefasadan. Bukan sekat kefasadan, kerosakan. Wayasfikud dima. Mereka itu juga yusfikud dima. Apa dia? Menumpahkan darah. Bunuh orang. Bunuh sesama dia, melukakan sesama dia, mencederakan sesama dia. Ya. Jadi, ya Allah, kenapa kau nak buat lagi makhluk ni? Sedangkan yang marin yang kau buat habis dah, hancur. Kau suruh kami turun, kau jar seorang-seorang, kan, bunuh, habis, angkat. Tapi ada tinggal tu, yang tinggal yang masuk dalam gua, yang masuk dalam hutan, yang masuk dalam apa nama ni, celah-celah batu, ada. Pasal yang maling tu yang Allah bernama ni buat tu, yang dikatakan yang nama jin. Suku sakat jin, bukan manusia. Dan makanya Allah menyatakan kepada malaikat, kan, sesungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. Yusbiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allahu Akbar. Aku lagi tahu pada kau. Aku lagi tahu. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah buat Adam. Allah ngobar ke malaikat Jibril, kau pergi turun bawah ke bumi, pergi ambil tanah. Pergi turun ambil tanah. Waktu Jibril nak ambil tanah, berogah bumi. Tak mau dibuai dulu. Berogah bumi. Tak mau dibuai. Jibril ni atas, ya Allah, tak dibuai. Aku nak ambil ni, payah kan. Di jano ni, tak boleh. Allah panggil Israel. Israel mesti kau pergi turun bawah di tanah. Nanti kalau bumi berogah, kau ngobah ke bumi, aku suruh. Ni pesan Allah ke Israel. Maka Israel turun ambil berogah juga, berogah. Tapi waktu tu Allah dah pesan, yang ngobah ke bumi, aku suruh. Bila Israel ngobahnya tu, bumi pun tak. Maka tawi berhenti berogah. Tawi boleh ambil. Bila boleh ambil, dia naik ke atas tuan-tuan. Maka dia berjayalah Israel ambil. Wahai Israel, kerana engkau berjaya membawa tanah kepada aku tugaskan engkau mencabut nyawa. Jadilah malaikat mencabut nyawa. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada tanah
kita datang dan kita akan kembali kepada tanah. Maka Israel, kau berjaya ambil, kau pulang dan balik nanti. Israel kata, aku tak nak pilih dah. Dekat kepada Allah kata, kenapa pula aku tak nak? Aku takut nanti aku ambil nyawa, nanti orang marah ke aku. Mungkin aku ambil nyawa abah mak anak dia siapa lah bini dia, kau siapa, aku marah dia ke aku. Kerana Allah bagi MOU dengan mereka Israel, kan, wahai Israel, aku akan pastikan setiap kematian itu tidak akan disebut nama engkau. Maknanya bila mati ya Allah lah tega. Pasal apa? Jatuh bilik air. Jatuh bilik air. Allah meninggal tu mudah. Kan kenapa accident? Allah meninggal. Siapa Pak Mat? Lah, pagi tadi baru makan roti canai dan 3 biji makan ni. 3 biji banjir pula tu. Wah, ambil 3 biji, dia susah roti canai. Meninggal. Ingat macam mana 3 biji sihat, pun meninggal petang tu. Pagi tadi sihat lagi. Kan? Orang abah sedih datang, nampak pakcik iblis dia bantu, anak saya mati Ustaz. Pukul Allah indah lidah. Ingat saya koi dulu Ustaz, pukul dia koi dulu Ustaz. Hari-hari seminggu 3 kali hantar STJ Ustaz. Wepo, dialisis. Kan? Dialisis 3 kali seminggu. Hantar anaknya dah. Hantar kat tunggu 4 jam, 5 jam. Nanti abah telefon datang, ambil balik. 3 kali seminggu tanpa miss. Bertahun dah. Saya ingat saya boy dulu. Puan anak yang hantar tu boy. Anak yang hantar tak ada sakit apa-apa, mati. Yo ni yang dialisis 3 kali seminggu ni tak mati-mati tuan-tuan. Tak mati-mati. Anak tu ada udang ni. So dia kata baik-baik tu ingat abah mati dulu. Nak pek tanah. Oh abah tak pek tanah dia. Ya, anak baik-baik entah selalu tu seminggu 3 kali. Kau abah tak boleh mati. Jangan nampak tahu mana 3 kali seminggu ni. Tak nak mau orang tua ni. Hantar je lah. Paling bos tahun 2 yo. Kan nanti baik-baik pek tanah. Alih-alih tanah dia dah pek abah. Pasal apa? Dia mati dulu sebelum abah manung tuan-tuan. Jadi bila begitu tuan-tuan dan puan sekalian, ya, suruh buat. Bila buat, Allah membangkit malaikat dengan Azazi. Bila aku dah buat Adam nanti, aku nak kau sujud. Kau sujud. Sujud tu kan sembah, kan menghormati. Maka malaikat pun kata, itu aku nak sujud. Tapi malaikat ni makhluk yang taat. Malaikat ni makhluk yang apa nama ni, obey bahasa Melayu betul apa? Patuh bahasa pilah. Bahasa pilah obey, patuh kepada nama ni Allah. Jadi walaupun dia manung-manung baru jadi dah nak kita sujud kat dia. Kita punya otai lama senior kan. Kita punya apa nama ni hidup dah lama, dia tiba kena dia pula tunduk kat dia. Tak ada macam tu dalam malaikat. Tapi bukan satu tu. Satu tu jangan kan. Illa iblis. Iblis tak aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat sejuk. Li Adam fasajadu illa iblis. Iblis tak. Iblis tuan-tuan menjadi makhluk yang pertama yang tak nak dengar arahan Allah. Makhluk yang pertama. Tuan-tuan tahu tak apa penyakit ni? Penyakit ni dia rasa dia hendak. Namanya sombong. Jawab. Ya, apa namanya? Sombong. Tuan-tuan dan puan sekalian, sombong ini pakaian Allah. Kena ingat ya, sombong ini
hanya layak ke Allah je, pakaian Allah. Maknanya makhluk tak boleh sombong. Makhluk yang namanya makhluk, tak kira manusia ko, jin ko, apa ko, tak layak untuk sombong. Kenapa? Sebab sombong ni pakaian Allah. Apa hal pula kita nak pakai pakaian Allah? Apa hal pula? Tak boleh, tak boleh. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kenapa Allah jadikan sombong itu penyakit? Sombong ni penyakit. Makanya kalau kita tengok, tuan-tuan, di antara ciri kepemimpinan yang paling utama kita tengok, mesti tidak mempunyai sombong. Kalau orang tu tak sombong, tuan-tuan, ya, orang tak sombong macam mana? Dia selalu merendahkan, macam malaikat. Malaikat dia pun otai ya. Dia pun orang lama ya. Tapi tuan-tuan dia tak sombong. Bahkan dia beri ke Adam, anda kau Adam kan? Macam mana anda Adam kau ni? Kan? Adam, cuba cerita ke aku benda-benda ni. Bahkan malaikat belajar dengan Adam. Ya, malaikat belajar dengan Adam. Tuan-tuan bayangkanlah malaikat tu penduduk punya lama ke dunia ni, tuan-tuan. Ya, punya lama. Allah ciptakan malaikat sebelum Adam ni, tiba-tiba malaikat ni belajar dengan Adam. Adam baru ni. Bahkan waktu nak buat tu, malaikat pun ambil tanah tengok hari-hari. Tapi tiba-tiba dia suruh sujud. Maknanya patuh. Kan? Kenapa? Sebab dia tak ada penyakit sombong. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kriteria yang pertama, seseorang itu mahu menjadi pemimpin kerana tak sombong. Maknanya tak sombong tu diri kita. Kenapa malaikat dihukum sebegitu? Pasal dia rasa dihandal. Khalaq tahu min tin wa khalaqna min tin wa khalaqtahu min wa khalaqtahu min tin wa khalaqna minan nar. Macam itulah, lupa lah tuan-tuan ya. Ada kata apa? Aku dijadikan dengan api, Adam dijadikan tanah. Kotor lah. Dia boleh kata orang kotor. Maknanya dia rasa dia yang bersih. Padahal di sisi Allah bukan kejadian itu. Di sisi Allah tak kira siapa engkau, ialah siapa yang datang kepada aku dengan takwa. Kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadlun arabiyyin wa la ajam illa bittaqwa. Semua kita daripada Adam, dan Adam tu daripada tanah. Tak ada lebih. Kau dia orang apa? Arab kau apa? Kau tak ada lebih. Kan? Tetapi takwa. Takwa itulah yang menentukan kelebihan seseorang tersebut. Makanya takwa ni apa? Takwa ni tunduk patuh ke Allah. Ya, jadi bila orang tersebut tunduk patuh ke Allah, dia boleh tak? Dah tentu dia tak akan jawab. Pasal dia tahu, dia yakin dia ni tak ada apa-apa. Ya, dia ni mau lahir ke dunia mempunyai misi, iaitu menjaga amanah yang Allah telah berikan kepada dia. Allah suruh jaga tangan, Allah suruh jaga mata, kaki, mulut, hidung, segala-gala ni semua Allah punya ni. Tiada yang kita punya, semua Allah punya. Semua Allah punya. Awak gitu kan? Awak gitu ni kita poden punya. Hakikat sebenarnya Allah punya. Di rumah, punya rumah
dan punya belum bagai apa semua hakikat Allah punya. Tuan-tuan, ya, Allah punya. Makanya dalam konsep bertawakal, ya, dalam konsep bertawakal ini dia kena ada apa namanya, bertawakal ini dia seseorang yang mempunyai sifat bertawakal, mereka itu adalah orang yang proaktif, berdaya saing, dinamik, agresif. Ya, ini orang yang bertawakal. Ya, kenapa Ustaz? Pasal orang yang bertawakal ni dia betul-betul berusaha. Sebab apa? Sebab Allah suruh berusaha. Manjat wajat. Siapa yang nak usaha, dia akan dapat. Jadi salah konsep bertawakal atau salah. Ya, salah. Kan? Kenapa salah? Pasal itu bukan seperti yang Allah suruh. Allah suruh berusaha. Makanya manusia ini, tuan-tuan, kena berusaha. Berusaha untuk menjadi baik. Ya, berusaha untuk menjadi sebaik yang mungkin. Kenapa? Sebab tugas kita kena berusaha. Tugas kita kena berusaha. Ya, berusaha ke arah kebaikan. Siapa yang tak berusaha ke arah kebaikan, bermakna mereka itu menempah satu perkara yang mana perkara tersebut mereka akan diberikan kehinaan oleh Allah. Ya, jika mereka tak nak berusaha. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam membicarakan tentang kepimpinan ni, ya, ada 3 ciri utama. Ya, ada 3 ciri utama yang mana Rasulullah SAW telah gariskan. Ya, telah gariskan, ya, untuk kita ambil sebagai contoh tauladan. Ya, uswatun hasanah. Uswah, ya, uswatun hasanah. Ada yang kata iswatun hasanah. Maknanya ada qiraat yang lain membacanya iswatun hasanah. Ada kebiasaan qiraat yang baca uswatun hasanah, pakai dhammah, uswatun. Ada qiraat yang pakai iswatun. Dua-dua betul, tapi kebiasaan yang kita baca uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Contoh tauladan yang baik. Tuan-tuan, kenapa dikatakan Rasulullah SAW ni contoh tauladan yang baik? Di mana contoh tauladan itu? Daripada lahir sampai ke wafat. Daripada lahir sampai ke wafat. Uswatun hasanah itu adalah contoh-contoh yang besar. Contoh-contoh yang besar. Iswatun hasanah sekocik-kocik. Sekocik-kocik yang ada pada Nabi pun kono diambil sebagai contoh tauladan. Jadi sebesar-besar perkara, sekocik-kocik perkara, semua dirangkumkan dalam Rasulullah SAW, yang mana kita kena ambil dia sebagai contoh. Maknanya kalau sebesar-besar, cara dia bermuamalat dengan orang ramai. Sekocik-kocik, menguap pun ada cara. Tuan-tuan bayangkanlah Nabi menguap. Kalau kita ikut cara Nabi menguap, bermakna kita dapat pahala. Ya, kita Nabi ajar bila orang panggil. Bila orang panggil baik macam mana? Ya, bila orang panggil, kan? Zul. Misalnya orang panggil, ni nak ngabang Rasulullah ajar. Kalau dipanggil, macam mana nak buat? Kalau dipanggil, bermakna kalau kita mau belakangkan orang tu, dipanggil suara tu dia belakang, pusing, senyum.
Tuan, pusing senyum. Ya Tuhan. Itu pun diajar, tuan. Bahkan senyum pun sedekah. Tabasuka fi akhika sedekah. Makna Nabi nak ajar senyum pun sedekah. Kau tak ada bawa duit itu harilah ke Jumaat, kau lalu lah tong tu senyum dah cukup dah. Pasal aku dah keluar sedekah. Lupa hari Jumaat malam tu, lupa hari tu kan, lupa kan Allah. Lalu datang tu, tak apalah, dah duit tak ada senyum je lah. Dan nak abang sekocik-kocik perkara. Sahabat poin mengembara sampai kat simpang tu, masuk dalam. Sahabat yang lain tanya, kau pula ke sana? Lambat kita nanti, kita kan nak pergi sana. Kenapa kau masuk situ pula? Jadi lambat kita. Oh, macam ni aku pernah mengembara bersama Rasulullah. Sampai kat simpang ni, Rasulullah masuk dalam ni. Aku pun tak tahu kenapa Rasulullah masuk dalam ni. Tetapi sekarang aku lalu jalan yang sama. Kerana Rasulullah masuk dalam ni, aku pun masuk lah. Aku pun tak tahu kenapa aku masuk, tetapi Rasulullah masuk, aku masuk. Apa dapat pahala? Makna nak khabar ke Rasulullah ni sekocik-kocik contoh sampai sebesar-besar contoh, semua yang kita pernah ikut. Semua yang kita pernah ikut. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kerana itulah semua menggariskan ada 3 ciri orang tersebut untuk menjadi pemimpin. Ciri yang pertama, kena tahu latar belakang. Satu-satunya manusia yang mempunyai latar belakang sampai kepada Adam dan diketahui akan dia punya silsilah keturunannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya keturunan daripada Adam sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung. Makna diketahui, kita pun nyambung. Kita pun Adam. Ustaz. Tapi kita tahu tak kat mana. Tak kat mana kita tahu. Oh, tak kat mana. Moyang tu tak kat moyang. Tahu lagi. Tapi nanti ada moyang? Entahlah. Entahlah. Nak apa? Paling-paling pun kita tahu 3-4 keturunan. Yang kata kita dah tak tahu dah. Kan? Tapi Rasulullah dipunya keturunan sampai ke atas. Maknanya sampai kepada Nabi Adam AS, diketahui keturunannya. Bukan saja diketahui keturunannya, tetapi diperakui dia punya sifat, sehingga disuruh oleh Allah diambil tauladan daripada dia. Jadi tuan-tuan sekalian, punya handa Nabi Muhammad SAW ini, sehingga dia adalah Al-Amin. Al-Amin. Apa dia Al-Amin? Orang yang dipercayai. Datang pula ciri yang satu lagi, pemimpin dipercayai. Ya, pasal kita nak tengok pemimpin, kita tengok Nabi. Tuan-tuan. Dan kepemimpinan Rasulullah SAW bukan sahaja diperakui oleh Allah, bukan sahaja diperakui oleh manusia Islam, bahkan kepemimpinan beliau diperakui oleh orang yang non-Muslim. Tanda dinampakkan sebagai pemimpin di dunia ni yang pertama. Di antara 100 orang pemimpin dunia yang hebat-hebat ni, Nabi Muhammad SAW menduduki ranking yang pertama, paling atas. Sedangkan buku tu dikarang oleh bukan Islam. Kenapa diletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama, orang yang ranking paling atas sekali daripada 100 orang tokoh-tokoh pemimpin yang ada di dunia ni? Kenapa tak letak apa nama ni, Hitler ke apa nama apa? Kenapa tak? Sebab Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling hebat. Kehebatan dia bukan saja diperakui oleh orang Islam, bahkan diperakui oleh orang yang bukan Islam. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya,
Nabi Muhammad ditolak, lagi datang pula ciri yang seterusnya. Apa dia? Dipercayai. Jadi kalau kita nak tengok seseorang tu, kita kena terkenal siapa dia, anak siapa, macam mana keturunan ni, kan? Macam mana dia punya hubungan dia dengan Allah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ciri yang paling utama dan pertama, tengok bagaimana hubungannya dengan Allah. Tengok hubungan dia macam mana, Ustaz? Macam Nabi. Macam mana Nabi dengan Allah? Macam itulah kalau kita nak tengok seseorang tersebut, macam mana dia dengan Allah. Tengok surau ada tak, sajid ada tak, ya, ibadah macam mana, pergaulan dia macam mana, muamalat dia macam mana, pakaian dia macam mana, percakapan dia macam mana, ya, pergaulan dia macam mana, kan? Anak dia macam mana, isteri dia macam mana. Semua itu diteliti, tuan-tuan. Yang diteliti. Kenapa? Sebab kalaulah dia dengan Allah pun sanggup, dia mengkhianati Allah, apatah lagi dengan manusia. Ya, Allah suruh sembahyang, dia tak sembahyang. Makna Allah suruh tu sembahyang, dia tak sembahyang. Tuan-tuan, amanah yang Allah beri pun dia tak boleh buat. Kalau manusia, tuan-tuan, amanah Allah pun dia tak ambil, tuan-tuan, bagaimana dengan kita? Makna dia berani mengkhianati amanah yang Allah beri. Kalau diberi amanah, habis, tuan-tuan dan puan sekalian. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ibadah dekatnya dengan Allah tersebut, ini adalah merupakan ciri yang paling besar sekali, yang paling besar untuk menentukan seseorang tersebut, kan, adakah mereka ini bagus atau tidak. Kan, ni tengok Allah pakai luar pendek, kan, Allah kata Allah, tengok Allah, kan, bila bercakap, kan, tengok Allah macam-macam lah, nilai sendiri dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Jangan banding dengan orang, kan? Ya, jangan banding dengan orang biasa, bandingkan dengan Rasulullah. Jangan banding dengan orang lain, banding dengan Rasulullah SAW. Apa ada ciri Rasulullah, maka ciri itulah kalau ada ke orang tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, makanya 3 garisan, 3 ciri yang paling besar yang perlu ada kepada seorang pemimpin. Yang pertama, mereka mesti mempunyai kemampuan untuk berfikir, kan, dengan pelbagai pendekatan bagi mencari pelbagai alternatif untuk memperjelaskan sesuatu perkara yang sehalus-halus dan sebesar-besar. Makna tuan-tuan, kalau beri kat dia, orang kampung, orang kota, orang bandar, orang sikit, orang kaya, sederhana, semua dia tengok. Ya, semua dia tengok. Sayyidina Umar macam mana? Allah. Sayyidina Umar Abdul Aziz macam mana? Bagi zakat tak nak orang tengok. Zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, mempelawa untuk diberikan zakat, diberi zakat. Nak tak? Nak tak? Tak nak. Nak tak? Tak nak. Sampai monongnya, pasal apa dia zakat orang tak nak? Oh, sekarang dia zakat bukan zakat orang tak nak, berabut. Berabut. Ini tak nak. Kita kadang-kadang kita fikir macam mana orang tak nak zakat. Makna dia merintah macam mana sehinggalah waktu tersebut manusia tak nak zakat. Tak ada orang miskin ke? Sebegitu
makmurnya. Hebat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kan Umar Abdul Aziz, kan? Umar sendiri ni, Umar Abdul Aziz ni kan keturunan Umar Al-Khattab. Ya, tuan-tuan, Umar Al-Khattab sendiri, kan? Malam ram. Oi, apa nama ni? Makanan. Oi, minuman. Oi, mana-mana rumah yang miskin. Boy sendiri. Makna segenap penusuk permasalahan umat dia tahu, daripada kecil-kecil sampai besar-besar. Dan zaman Sayyidina Umar ada seorang gubernur di Syam, di Syria. Di Syria ada Sayyidina Umar lantik Sa'id bin apa lupa saya. Sa'id tu Umar lantik menjadi gubernur di Syria. Maka dia jadi gubernur kat sana. Gubernur ni MB dah kan, lebih kurang macam menteri besar lah di sebuah negeri. Sa'id jadi gubernur kat situ. Satu hari delegasi daripada Syria datang nak mengunjungi Umar. Datang dia, delegasi dia. Sa'id tak datang. Dia punya orang dia lah, orang dia datang. Kata, Umar pun tanya, macam mana okey? Boleh tak aku nak tengok senarai fakir miskin? Sayyidina Umar tanya, okey, delegasi daripada Syria, aku nak tengok senarai fakir miskin. Dia pun boy senarai fakir miskin. Tengok Sa'id. Ni Sa'id mana ni? Ni senarai fakir miskin. Ada seorang nama Sa'id. Umar pun tanya, ni Sa'id mana? Sa'id gubernur. Kau ya Allah tu. Kau salah kau apa nama ni? Tak ada. Wahai Umar, tu. Ini Sa'id gubernur ni kan? Aku pula masuk lah fakir miskin ni. Dia memang masuk fakir miskin. Menung Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ya Allah, macam ni lah. Kau balik kan? Kau kisah salam kat dia. Ni 1,000 dinar. 1,000 dinar. Umar bagi kat delegasi tu. Kau pastikan 1,000 dinar ni sampai kat sana. Balik delegasi ni. Balik. Sampailah ke Syria. Pendekkan kita kan, panjang kita pula, lama pula ke sore. Sampai Syria. Sampai panggillah Sa'id pun panggil. Siapa cerita ni ada tak amanat apa-apa yang Sayyidina Umar apa? Pertama Sayyidina Umar ke salam ke kau. Waalaikumsalam. Ya. Ni dibawa ke kami. Ni duit 1,000 dinar untuk kau. Kenapa dia beri duit tu untuk aku? Pasal kau masuk saudara yang senang. Pasal kau masuk untuk meringankan kesusahan. Umar kata untuk meringankan kesusahan. Jadi Umar kirim dia ni. Kau letak sana duit. Kau letak sana, tak dipegang. Kan? Ya. Kau bagi bini tu. Kau bagi bini tu. Kan? Bagi bini tu. Bini dia datang. Yang Umar bagi duit tu 1,000. Kau pastikan duit tu tak sampai ke rumah. Kau pastikan duit tu tak sampai ke rumah. Agak-agak tu tuan-tuan. Kau pastikan duit tu tak sampai ke rumah. Makna kau nak beli rumah nanti, sebelum sampai rumah dah habis duit. Dah habis. Allah Rabbi. Dan perempuan sekalian, bagi sampai rumah. Saya pun sampai rumah, kan? Duit habis. Terbaik. Allah Rabbi, tuan-tuan. Dah lama Sayyidina Umar nak datang, nak pergi pula ke Syria tengok. Sayyidina Umar pun datang. Ya, Sayyidina Umar pun datang.
Datang tengok, lah Said macam tu lagi. Sayyidina Umar pun bagi duit lagi 1,000 dinar. Naik 1,000 dinar untuk kau. Ya. Dia kata, tuan, duit ni naik, tak apalah, nak bagi tak apalah. Ibat balik. Baik kali ni ibat balik. Umar tengok, macam besok lah duit ni. Macam besok, macam besok bagilah sedekah. Bini dia kata, bang, tak boleh kau beli sopa kau. Ini film dia omel ni. Omel murah ni kan. Kau tak sama orang. Mah, tak mahal, murah. Turun ke naik? Tak tahu. Tanya orang belakang. Bini dia kata, apa bang? Rumah bagi cek kita bang. Yo, aku tahu bagi cek kita. Kan? Sekarang ni macam besok. Kau pergi sedekah. Kan? Ambil sikit dia tak bang. Tak salah kan? Rumah lagi. Kan? Jadi pokok dia kita lah. Kita rumah bagi 1,000 dinar. Tak ada lagi kau. Tu kita 1,000 kau. Tak ada 2 ke 3 kau. Allah tahu. Ya, jadi tanda dia ambil duit tu, tuan-tuan. Dia kata ke bini dia, sedekah. Sebab apa? Sebab aku berniaga dengan Allah. Makna dia sedekah tu sebenarnya dia berniaga dengan Allah. Niaga dengan Allah macam mana? Allah bayar kat sana. Oi, tak baik tu. Allah bayar kat sana. Cerita kat sana. Tuan-tuan, cerita kat sana. Allah bayar kat sana. Selesaikan, habiskan. Ini pun habiskan lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana boleh latih? Satu hari Sayyidina Umar pergi gubernur yang lain ngomong, waktu lantik okay, sekali ni boy, dah naik badan. Oh, ini prosperity. Apa? Keamanan ke prosperity tu bukan? Kalau di Cina tu ada prosperity. Dah, itulah kemewahan lah. Kemewahan. Umar kata tak ada orang macam ni. Ni bukan mewah. Ada bodoh tak kamu. Allah Rabbi, tuan-tuan dan ngomong pun kono. Ada tengok dia macam mana tak tahu. Allah Rabbi, tuan-tuan dan puan sekalian. Makna seperti itu. Kan? Dia punya apa namanya kehalusan sampai seperti itu. Umar mati baru orang tahu. Rupanya dia lah yang hantar apa namanya bekalan makanan di hadapan rumah orang miskin setiap hari. Selama ni tak ada orang tahu. Maknanya dia nak ngabak, biar betul ni tak payah ngabak orang, dia nak buat betul. Kan? Buat betul. Allah tahu. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, ciri yang kedua, seseorang pemimpin itu dia mampu memupuk dan mampu untuk menanam nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang. Rasulullah waktu Yahudi mati, Rasulullah bangun ketika jenazah tu datang lalu depan dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi, kenapa pula kau bongkar? Allah, aku kesal kerana sampai mati aku tak berjaya untuk mengislamkan dia. Nak ngubah nilai itu tinggi, tuan-tuan. Nilai itu tinggi, menghormati. Kan Rasulullah ketika Fathul Makkah
pembukaan Mekah. Kan? Orang kafir Quraisy ni, alah, apabila tu dikumpulkan di luar Masjidil Haram. Rasulullah masuk tawaf ke Kaabah ni sewaktu Fathul Mekah, pembukaan Mekah. Rasulullah masuk tawaf. Setiap kali Rasulullah tawaf, Rasulullah ambil ada panah. Rasulullah akan panah patung-patung yang ada dekat Kaabah. Kan? Rasulullah dengan qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Panah habis hancur. Kemudian masuk dalam Kaabah. Dalam Kaabah ada patung buruk dibuat dari kayu, musnah. Di dinding dalam Kaabah, di dinding dalam Kaabah dilukis lukisan macam-macam. Kan? Tidak boleh Rasulullah ngobrol suruh sahabat padam. Kemudian kemudian Rasulullah keluar. Bila keluar dia tengok dah beratur. Kau lain pun. Kampung dia kan Mekah, kampung dia. Kan ni kau video. Kan tengok konas. Ni makin kan belasah aku, ni makin. Rasulullah yang semua tu kata habislah tu. Makanya pada waktu tersebut Rasulullah menyatakan kepada orang tu semua, aku akan memperlakukan engkau sebagaimana Yusuf memperlakukan adik-beradiknya. Nabi Muhammad kata, aku akan memperlakukan engkau sebagaimana Yusuf memperlakukan kepada adik-beradiknya. Adik-beradik Yusuf tak buat apa ke Yusuf. Dicampaklah pelakor, kan? Nak dibunuhnya, dibiarkan, apa tak boleh. Tahu Nabi Musa, sehingga Nabi Musa, Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf daripada kecil sampai ke besar tuan-tuan tak pernah menikmati kesenangan. Dikatakan sehingga Nabi Yusuf umpet bulu, tak pernah senang berada dalam kehidupan yang sentiasa teruk. Bayangkanlah daripada lahir kecil sampai umur 40 susah. Sehingga dia jadi hamba, dijual beli. Tuan-tuan, hamba. Nabi Yusuf ni seorang hamba. Dijual beli di perangai adik-beradik dia, tuan-tuan. Bila dia dilantik menjadi wazir, menjadi pemimpin pada waktu tersebut, ada di balas dendam. Itu ada dendam, tuan-tuan. Makanya pada waktu tersebut orang kafir Quraisy yang ada depan tu, Rasulullah kata, baliklah, anda dijamin keamanan anda. Ni dia kasih saya, sehingga kan mengakibatkan dia perangai macam ni. Rasulullah tunjuk macam ni, ramai yang masuk Islam. Kenapa? Sebab yakin, kalau kita ni mari nak apa kita tak buat kat dia. Semua kita buat ke orang-orang yang masuk Islam. Mari nak apa kita tak buat. Bilal kita seksa, Sumayyah sampai mati, kan? Yasin sampai mati, meninggal kena seksa, kan? Sahabat-sahabat lain, apa nama ni yang perempuan tu, Zinnirah sampai buta mata. Ni hamba perempuan nama Zinnirah. Kan ada lagu, oh Zinnirah namamu, kan? Zinnirah tu seorang hamba perempuan, mata elok, tuan-tuan, tetapi diseksa sampai buta mata. Allah Rabbi, perempuan, kan? Sumayyah mati kau kan, dipanggang ni. Allah Rabbi, agak-agak kau kita lah duduk kat tempat tu. Oh yai, tuan-tuan, hei, aku ni sampai kan sekarang giliran kita dah menang. Bagi kau baik kat kita sekarang, kan ini time kita pula. Tapi tak baik macam tu. Langkah Nabi diikut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin sewaktu menakluki Palestin, tuan-tuan, daripada tentera tentera Salib, dia berjaya. Pada waktu tu umat-umat, wan-wan, atuk-atuk datang jumpa Salahuddin. Salahuddin ini masuk
Mari waktu dia menaluki kita habis. Anak aku kono lapah. Lapah. Kita lapah lembu kambing, kita dah sembelih mati. Ini lapah hidup-hidup. Digantung lapah hidup-hidup. Macam mana montoy. Allah. Wahai Salahuddin, sekarang kita dah menang. Jom. Kita baik jadi baik kita. Tuan-tuan, Salahuddin kumpulkan emak-emak abah ke sana, tuan-tuan, menangis depan mak abah. Menangis Salahuddin depan mak abah. Dia kata apa? Mak, abah, wan, atu. Kalau kita buat bondo yang mereka buat, apa beza kita dengan dia? Oh, bisa, tuan-tuan. Apa beza kita dengan dia? Ya, maknanya sekarang waktu hari dia belasah kita. Sekarang kita orang kita belasah dia. Apa beza kita dengan dia? Tak ada beza. Tak ada beza. Jadi Islam tak ajar buat macam tu. Kita buat seperti Rasulullah SAW. Walaupun dia diperlakukan sesuatu di Mekah hari sebegitu tahu, bila dia berjaya menaruki Mekah, dia layan orang itu semua dengan penuh kasih sayang. Ini kasih sayang. Ini jadi yang kedua, kasih sayang. Nabi semaikan, suburkan rasa kasih sayang. Ya, sehingga kan pada waktu tersebut orang Islam ni kalbunya yashuddu ba'duhum ba'd. Orang Islam ni seperti satu binaan. Yang mana satu binaan ni tengok ni batu ni satu asal kan, disusun sebegitu rupa sehingga dia menjadi kuat. Ya, seperti satu binaan. Yashuddu ba'duhum ba'd. Masing-masing saling sokong menyokong di antara satu sama lain sehingga jadi kuat. Tu cubit pohon kanan, pohon kiri terasuk. Seperti itu disemai nilai kasih sayang yang ada di dalam orang-orang Islam. Maka dia tuan-tuan tidak ada pergaduhan. Kan? Pada ni persisihan pendapat biasa, itu lumrah. Ya, persisihan pendapat biasa. Kadang-kadang tuan-tuan tahu tak, sahabat-sahabat komplain, dia jadi imam tadi baca tak waktu. Wah, tuan-tuan bayangkanlah, sahabat guru jadi imam, sahabat belakang tanya kan, saya baca tak waktu. Baca tak waktu, itu biasa. Nah, sehingga kan Ibnu Mas'ud pun baca tak waktu kata, padahal Ibnu Mas'ud orang yang paling handal Quran. Tuan-tuan, makna benda tersebut biasa. Biasa ada. Sejak Rasulullah lagi ada benda-benda macam tu, tuan-tuan. Ya, tapi benda-benda yang kecil. Ya, yang mana dia kerana ada kasih sayang tersebut boleh dihapuskan. Kan? Permasalahan yang kita boleh bertelingkah, kita bertelingkah. Tetapi permasalahan yang tak boleh bertelingkah, kita bersatu. Tetapi kan, kita jangan gunakan benda tersebut sebagai satu modal untuk kita menjadi orang-orang yang lemah. Itu tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Yang ketiga, ya, dinyatakan ciri yang ketiga ialah seseorang itu konon mempunyai daya kekuatan, sehingga kan yang dia punya daya kekuatan dia itu mampu menggerakkan semangat orang lain. Makna orang tengok dia tu Allah. Orang tengok dia tu orang dah apa nama ni, dah rasa diri sendiri dah kuat. Tengok dah kuat dah. Makanya orang yang beriman ni, orang yang hebat ni, diri dia sendiri tu adalah merupakan satu faktor penguat kepada orang yang lain. Diri dia tu sendiri. Makanya dakwah bihal yang Nabi buat ni, Nabi kurang menggunakan dakwah bilisan, makna pun ceramah sana kurang. Tetapi yang banyak orang masuk Islam ni kenapa? Sebab dakwah bihal. Bihal tu apa? Dengan perbuatan.
Orang tengok lagi, seorang badui daripada jauh datang, kan? Rasulullah pakai kain sini reda, sampai depan Rasulullah tarik ke kain merah. Abu Bakar macam ni menengok, dia buat macam tu ke Rasulullah. Rasulullah kata dengan, wahai Muhammad, berikan kepada aku apa yang bukan mak bapak kamu. Nabi pun masuk, woi, cukup tak? Tak cukup, ambil. Cukup tak? Tak cukup, ambil. Cukup tak? Cukup. Macam ni lah. Kalau kau dah cukup, okey lah. Macam ni. Tadi kau cakap kasar dengan sahabat-sahabat aku. Sekarang aku mohon kepada kau supaya minta maaf sahabat-sahabat aku. Makanya orang Badi tu kata apa? Sewaktu aku datang nak jumpa engkau lah orang yang paling aku benci. Makanya aku buat macam tu. Jumpa tak. Tetapi sekarang engkau lah orang yang paling aku sayang. Kerana tidak ada orang yang akan memberi apa yang dia ada semua kepada seseorang. Maknanya nak apa? Sallallahu alaihi wasallam ni dia sanggup beri apa saja yang dia ada untuk orang. Dia sanggup hantar. Jadi ini dah merupakan kekuatan. Padahal dia pun tak ada. Ingat ya, Nabi Muhammad pun tak ada. Tapi dia beri dalam keadaan dia tak ada. Kita tak ada, kita tak beri, kita minta. Tuan-tuan, kita tuan-tuan pun tak ada, kita minta. Tapi Rasulullah beri dalam keadaan tak ada. Sehingga kan apa yang dia ada ni beri. Tuan-tuan, buat imak apa pun Allah Rabbi. Oh, ya jauh lah kita tuan-tuan. Jauh tuan-tuan dan tuan sekalian. Kenapa? Sebab inilah dia di antara ciri. Makanya tuan-tuan, di web kajian, kan, di web kajian tentang cara pemerintahan Umar Abdul Aziz. Macam mana Umar Abdul Aziz ini boleh menjadi seorang yang selalu disebut bila nak mencontohi selain daripada Rasulullah, contohlah Umar Abdul Aziz. Kan, punya hebat. Kenapa? Sebab Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan dan puan sekalian, di antara ciri dia yang pegang di prinsip dia, pertama dia akan tegakkan keadilan. Umar Abdul Aziz ini, kan? Ya, Umar Abdul Aziz ini tuan-tuan dan puan sekalian, beliau mewarisi sifat yang ada pada atuk Umar Al-Khattab. Maknanya Umar Abdul Aziz ni atuk Umar Al-Khattab. Dia pernah buat duit. Umar Abdul Aziz ni buat duit. Kat duit tu tuan-tuan, ditulis perkataan Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan dengan bersifat amanah dan berlaku adil. Makna kat duit tu ditulis perkataan tersebut. Makna duit kan orang ramai, orang banyak orang. Oh, macam ni. Kan? Makanya tuan-tuan, Umar Abdul Aziz pernah tulis surat kepada seorang gubernurnya yang namanya Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami, kan, dia itu gubernur di Khurasan. Dia berkata, hai Ibnu Ummi Jarrah, janganlah kamu memukul orang yang beriman dan orang kafir mu'ahad, iaitu orang yang membuat perjanjian dengan orang Islam dengan menggunakan tongkat ataupun rotan, kecuali pada kebenaran. Awasilah kamu daripada melaksanakan qisas, kerana ianya membawa kepada banyaknya khianat dan perkara yang tersembunyi. Baca semua surat dan jangan kamu sembunyikan atau abaikan kecil atau besar urusan, kecuali hendaklah dihitung. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, Sayyidina Umar Abdul Aziz ini memastikan semua gubernur dia ini kena berlaku adil. Siapa saja, orang bukan Islam ke, orang Islam ke, kena berlaku adil. Yang kedua, tuan-tuan, Umar Abdul Aziz ni memelihara diri daripada kebohongan. Dia tak pernah mengongak. Ya, dia tak pernah mengongak. Ketegasan Sayyidina Umar Abdul Aziz ini tuan-tuan, ya, beliau pernah berkata kepada Maimun bin Mihran,
Kan dia menyatakan aku tidak dapati saksi yang dusta kecuali aku potong lidah. Makna kalau dia tahu orang tu mengak kerak, dia potong. Satu. Makna dia pantang dia orang menipu. Dan Umar Abdul Aziz ni tak suka, kan, tak menyukai perkataan. Kenapa? Kerana perkataan tersebut telah merupakan satu saksi yang palsu. Maknanya perkataan-perkataan yang tipu itu adalah merupakan sesuatu yang tipu. Dua. Yang ketiga, Umar Abdul Aziz tak pernah terima hadiah. Ya, Umar Abdul Aziz tak pernah terima hadiah. Kan? Dan dia menolak, kan, dengan berhujah. Ya, maknanya dia menolak hadiah ini dengan berhujah, kan, dengan menyatakan bahawa tetapi bagi kami dan orang selepas kami dianggap sebagai rasuah. Jadi begitu jugalah beliau membatalkan pemberian hadiah kepada semua gubernur yang kebiasaannya menerima hadiah pada setiap kali hari perayaan. Jadi hari raya je beri hadiah, tak ada. Batalkan, tak ada dibuat tu. Kenapa? Pasal dia tak nak unsur-unsur itu berlaku. Ya, unsur rasuah itu berlaku. Sebegitu tuan-tuan. Ya, sebegitu dia punya halusnya, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi arahkan pergi kutip zakat. Zakat dan juga cukai. Pergi kutip dia. Kan, saya cerita dahulu ni nak ulang balik. Kan? Orang tu bayar zakat RM50, bagi duit 20. Ni RM5 tak payahlah, ambil kau captek. Dia bagi, kan, tak apalah RM5 tu tak payah bagilah, ambil kat kau lah RM5 tu. Orang ni datang bayar penuh berapa? RM35. Dia beri duit RM40. Dia beri RM5. Tak payah RM5 tu, ambil lah minum air. Kan, tuan-tuan, habis banyak. Balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ini duit zakat. Ya Rasulullah, ini duit cukai yang dikutip daripada orang yang bukan Islam. Ya Rasulullah, ini duit yang lebih-lebih orang suruh ngeteh, capteh. Orang bagi minum. Ni bagi tahu ni. Jelas. Kan? Jadi duit ni tadi dibayar, dia kena RM35, dia bagi RM40. Dia nak bagi RM5, dia tak nak. Dia orang RM5 tu bagi kau lah, buat baik. Kan? Jadi inilah dia mengumpulkan niat satu ni. Jadi ini dia punya. Orang tu kata apa? Ni dia punya. Rasulullah kata apa? Ni Baitul Mal punya, ini pun Baitul Mal punya, ini pun Baitul Mal punya. Ya, sahabat tu tanya, kenapa macam tu ya Rasulullah? Agak-agak engkau lah. Kalau kau, aku tak lantik jadi pegawai kutip cukai ni, kutip zakat ni, kau duduk untuk ke umat, ada tak orang datang jumpa kau? Tak ada lah. Jadi ini bukan hak kau. Hak kau 1/8 ambil yang daripada duit zakat tersebut. Nanti aku kira, aku akan bagi ke kau. Padahal itu jelas, dia tak ada menipu dia. Tak ada. Dia ngobrol ke Rasulullah. Dia ngobrol. Rasulullah tak, dia bukan hak. Ini hak itu mah. Rasulullah dapat ada 1/8. Allah, halus tuan-tuan. Halus banget. Tak sanggup kita bayar. Allah. Ya, yang seterusnya, Sayyidina Umar Abdul Aziz ini dia melarang buat pembaziran. Ya, tuan-tuan, ada satu kejadian. Ya, dia punya sewaktu dia dilantik menjadi khalifah, dia round dia punya kawasan dengan tidak menaiki kenderaan yang disediakan khusus untuk khalifah, tetapi dia menggunakan kenderaan yang biasa-biasa je. Kalau biasa orang beri kuda, kan, dia menggunakan baral. Maknanya kalau kita ni protona, kan, proton saka, kan, ada kita perdana, tak guna tu, kan, dia ngobak ke pembantu dia,
hai Muzahim, ambillah kenderaan ini, seorang ke Baitul Mal. Biar Baitul Mal bunuh, pasal dia nak cari duit, nak tengok orang susah. Biarlah dia. Aku naik ketua macam ni dah cukup lah. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga dengan kemewahan. Bila dia ambil tampuk perintah mewah, kursi yang empuk ni, yang mana, dia kata 4-3 bawah cukup lah, tak payah bawah cukup lah. Dia buat macam tu, tuan-tuan. Bukan nak ubah dia tak mahu kemewahan, tapi dia nak ajar orang lain supaya sebegitu. Sebab dia tahu dengan kita bukan ada kemewahan, kita akan cari lagi mewah. Nah, makanya berlakulah benda-benda yang tak tentu arah tu. Makanya dia ajar dia punya orang bawahan dia tak mewah. Sebab nanti takut bila berlaku kemewahan, dia jadi tak cukup, dia jadi okap, jadi tamak. Tu yang bertamak tu gaji tak ikut, amloh lah. Baik tu, baik ni, bodoh-bodoh yang tidak sepatutnya. Okey. Kemudian Umar Abdul Aziz, bila dia naik, dia menagah dia punya gubernur, pegawai kerajaan, jangan terlibat dengan aktiviti perniagaan. Jangan terlibat. Kan? Kenapa? Bila dia naik, dihantar surat kepada gubernur. Kan, dihantar surat kepada pegawai-pegawai kerajaan yang mana dia melarang semua gubernur, semua pegawai-pegawai kerajaan tak boleh sama sekali melakukan aktiviti sebarang perniagaan. Kenapa? Sebab bila kau menego, kau akan sibuk dengan menego. Kau akan leko dengan menego, sehingga kan kau tak buat kerja kau. Satu. Yang kedua, bila kau menego, mulalah kau take for granted. Ada syarikat ni, mulalah masuk projek apa semua. Makanya Sayyidina Umar Abdul Aziz lah, jangan. Kan takut nanti menimbulkan apa nama ni, gejala yang tidak baik. Kan, daripada timbul dulu, baik dihalang daripada melakukan perkara tersebut. Ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dinyatakan sesungguhnya perniagaan daripada pemerintah boleh membawa mudarat kepada rakyat sehingga menyukarkan rakyat, kerana pemerintah tersebut, makna orang yang nak kerajaan itu menego. Kan? Kalau tak, makna orang nak masuk tender berapa telus. Kan? Tak ada masalah. Okey, yang seterusnya, Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia buka pintu dan dia suruh semua gubernur dia, kaki tangan dia, buka pintu 24 hours untuk orang datang berpaduan. 24 jam datang berpaduan. Ngobrol nak apa tuan-tuan dan puan sekalian. Ini nak menunjukkan keprihatinan Umar Abdul Aziz sehingga rakyat ada merasa terbela dan ada sentiasa merasa mereka ini diperhatikan. Susahnya datang mumpung 24 jam terbuka, datang dah. Kan? Adu dah, nak adu bondo pun tuan-tuan. Ya. Yang seterusnya, Umar Abdul Aziz sentiasa mengadakan audit muhasabah terhadap gubernur, dan sentiasa mengecek kewangan, untuk disimak. Sentiasa disimak. Kenapa? Supaya mengelakkan tidak berlakunya pengambilan wang secara haram, yang mana wang tersebut sepatutnya menjadi hak rakyat, tetapi kerana kau makan, dah rakyat menjadi susah. Ya, makanya Sayyidina Umar Abdul Aziz pernah mengarahkan supaya seorang gubernur Khurasan yang bernama Yazid bin Muhallab yang ditangkap. Kerana apa? Kerana dia melakukan penipuan. Ya, maka dia ditangkap, dihukum. Kau buat, kau akan kono, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ciri-ciri inilah yang kalau kita hendak perhatikan, inilah dia ciri
pemimpin yang sebenar. Ya, ciri pemimpin yang sebenar. Yang saya ambil daripada Umar Abdul Aziz punya corak. Jadi sebegitulah kita nak orang yang akan menjadi pemimpin bagi kita. Ya, makna itulah dia kriteria, ciri-ciri yang perlu ada pada pemimpin tersebut. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia refleksi sedikit. Semoga menjadi panduan kepada semua. InsyaAllah kan, kita akan menunaikan tanggungjawab kita di Sabtu ni. Baiklah dengan elok kan. Semoga Allah merahmati apa yang kita lakukan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma alayka bis sanadir li jabhati wathaniyah. Allahumma laka bu'uyuniha man la yakhaf farhamna. اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم بدل شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه. يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم بدل شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.